Menyebabkan si Kak Raihan ni ditoleh ke belakang. Dia tengok kat bawah memang tak ada apa-apa lah kan. Dekat bahagian tangga memang tak ada apa-apa. Dia pun lari. Waktu dia lari naik ke atas, kat belakang dia bunyi tung 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 tung, macam ada benda yang kejar dia. Jalan ni seolah-olah hanya dia je yang ada. Dan kemudian sampailah satu kawasan yang mana selekoh tajam. Dia kata dia sangat-sangat terkejut, hampir terbabas disebabkan dia ternampak seperti ada seorang perempuan yang sedang melintas jalan sambil mengindung bayi. Gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Tiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda seperti biasa beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya, menarik untuk kita dengarkan. Jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee, jom aku story. Baiklah, pengalaman seram kita yang pertama ini dikirimkan oleh pengirim kita yang bernama Razman. Yang mana Razman ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram misteri yang dia pernah alami ketika dia sedang ride ataupun menunggang motosikal bersama dengan rakan-rakannya. Kisah dia bermula begini. Okey, Razman nyatakan di dalam kiriman yang kisah ini berlaku pada tahun 2018. Yang mana dia ni memang budak motor lah, jenis bawa motor-motor besar macam tu. Dan dia dengan kawan-kawan dia memang biasa dah pergi ride apa semua ni. Dan dia memang suka aktiviti tu. Okay? Dan dia pernah pun pergi PD, pernah pergi ke Johor, pernah pergi ke bahagian-bahagian utara. Paling jauh dia pernah pergi Thailand. Ini dinyatakan di dalam kiriman lah. Cuma pada hari kejadian seram ini berlaku, dia telah pun merancang bersama dengan rakan-rakannya untuk pergi ke Genting Highland. Pergi ke Genting Highland. Jadi pada hari yang dimaksudkan, dia pun berkumpul dengan kawan-kawan dia apa semua. Dan dia mulakanlah perjalanan naik ke Genting Highland ni. Okey, Razman ceritakan di dalam kiriman ni juga yang jalan untuk pergi ke Genting ni, siapa yang pernah lalu, bukanlah semuanya jalan tegak. Kebanyakannya adalah jalan-jalan selekoh, betul tak? Jadi untuk membawa laju tu agak kurang selamat lah dengan ada kereta lainnya apa semua. Jadi membahayakan diri sendiri, membahayakan pemandu ataupun penunggang motosikal yang lain. Grup dia pada waktu tu lebih kurang ada 12 biji motor. Dia pun berkumpul, mulakan perjalanan sampai saja dekat kawasan jalan yang berselekoh ini. Razman cakap waktu tu hari dah gelap. Jam memang dia tak ingat pukul berapa. Sebab dia tak tengok jam lah waktu tu. Jadi dia pun tunggang motosikal ni. Dia berada di bahagian paling belakang sekali waktu dia ride ni. Dan kemudian sampai berlaku satu waktu yang mana motor rakan-rakan dia ni semakin laju dan semakin laju. Dia pun tak tahu kenapa lah. Jadi dia pun hon-hon cuba kejar kawan dia yang berada di depan ni. Tapi tak dapat-dapat. Sampaikan meter motor dia pada waktu tu lebih kurang dalam 140 hampir ke 150. Dan pada waktu tu dia kata,
laju sangat ni sebab jalan ni dah seleko-seleko kan, jadi bahaya. So dia biarkan kawan dia ni mula semakin jauh dan semakin jauh. Dia tak pastilah kawan-kawan dia ni bawa berapa. Sampailah satu waktu bila kawan-kawan dia hilang daripada pandangan dia, dia kata jalan ni menjadi sangat-sangat sunyi tau. Dia tak nampak ada kereta lain, dia tak nampak ada kereta yang berselisih dengan dia. Jalan ni seolah-olah hanya dia je yang ada. Dan kemudian sampailah satu kawasan yang mana selekoh tajam. Dia kata dia sangat-sangat terkejut, hampir terbabas disebabkan dia ternampak seperti ada seorang perempuan yang sedang melintas jalan sambil mengindung bayi. Dan perempuan ni berjalan sangat perlahan, seolah-olah macam bersia-sia tau, jalan pelan je. Sedangkan ini adalah jalan raya. Jadi bila dia nampak je, dia kata waktu tu dia tekan brek, dia elak perempuan ni. Benda ni berlaku pantas lah. Dia elak je, dia lepas je daripada susuk tubuh ini. Dia mula bertanya lah ataupun bercakap dalam hati dia kan, apa yang aku nampak ni? Kan, siapa perempuan tu? Kawasan ni kawasan jalan, tak nampak ada kawasan rumah. Kalau perempuan ni melintas sekalipun, dia nak pergi mana malam-malam ni? Dia terfikir macam tu. Waktu dia tengah terfikir ni kan, tiba-tiba dia perasan ada kereta yang lalu dekat sebelah dia, macam melintas. Dan kemudian dia tengok cermin pandang belakang dia ataupun cermin sisi motosikal dia ni. Di belakang dia ada satu kereta tau yang sedang ikut dia. Sampailah ke atas. Bila dia dah sampai je dekat port yang mana dia dah rancang dengan kawan-kawan dia ni, kawan-kawan dia dah tunggu dekat situ lah. Jadi bila dia berhenti je, kawan-kawan dia pun tanya dia kan, kau pergi mana? Daripada tadi kita orang tunggu ni. Kata nak jumpa dekat sini. Kata nak jumpa dekat sini. Jadi si Razman ni cakap, aku ikut belakang korang lah tadi, tapi kenapa korang tiba-tiba laju? Adakah korang nampak sesuatu ke apa ke? Sebab aku cuba kejar korang tau. Meter aku lebih kurang 1415 tadi. Laju betul korang bawa, dia cakap macam tu. Kawan-kawan ni semua ketawa. Kawan ni semua ketawa. Dan kemudian Razman ni mula macam berang lah, ataupun macam menyirap lah kan. Dia pun cakap, korang nak laju-laju nak pergi mana? Korang gelap apa? Ingat kelakar ke? Dia cakap kan, jalan dah lah seleko, bahaya. Tak, bila masa pula kita orang laju, dia cakap macam tu. Kawan-kawan dia cakap, bila masa pula kita orang laju? Meter aku tadi dah 14 dekat 15 tau. Aku kejar korang makin jauh. Kita sampai 15 ke tadi? Tak sampai kan? Rasanya dalam 100 lebih sikit je, dia cakap macam tu. Razman ni heran tau. Kau jangan tipu lah, kau ni kencing aku kan sebenarnya kan, ataupun macam nak menipu dia lah kan. Sebab dia ingat meter dia waktu tu 14 dekat 15, tapi kawan-kawan dia kata 100 lebih sikit je. Dan orang yang paling belakang sekali adalah dia. Dan kemudian second last, rakan dia juga yang menyatakan dia tak nampak pun motor si Razman ni berada di belakang dia. Daripada awal dia perasan yang berada di paling belakang sekali adalah dia, bukan Razman. Jadi si Razman ni cakap lah dengan kawan dia tu, daripada kita naik tadi, aku memang kat belakang kau. Takkan kau tak ingat start kita jalan tadi? Ya, itu aku ingat, kawan dia cakap. Cuma kawan dia cakap waktu dah sampai kat jalan seleko ni, dia dah tak nampak dah motor si Razman ni kat belakang. So dia beranggapan si Razman ni mungkin dah potong dia. Jadi dia memang tak nampak Razman ni kat belakang. Sedangkan Razman memang kat belakang dia. Pengalaman ini, penampakan itu hanya tu je lah yang dia nampak perempuan melintas ni. Cuma dia kata pengalaman ni sangat-sangat misteri lah, dan dia seolah-olah tidak percaya apa yang berlaku. Ini adalah salah satu pengalaman pelik yang berlaku kepada diri dia ketika dia sedang ride lah atau menunggang motosikal bersama kawan-kawan dia. Sampai sekarang kalau dia fikir, dia kata macam tak logik. Sebab dia bawa laju. Sama ada kawan-kawan dia semua berpakat bohong dia ke, dia orang memang bawa laju ke, itu wawalam lah. Si Razman ni tak pasti. Tapi puas Razman ni bertanya, memang kawan-kawan dia cakap, kita orang tak laju, 100 lebih sikit je. Sebab jalan tu seleko, jadi dia orang tak berani laju dengan malam je lagi kan. Kereta pula malam minggu, banyaklah kereta. Tapi kenapa Razman tu perasan yang jalan itu seolah-olah macam dia je yang ada?
Itulah pengalaman seram dan penampakan yang dialami oleh pengirim kita ni, iaitu Razman. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Qadri. Yang mana Qadri ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan juga yang dia pernah alami ketika dia menginap ataupun bermalam di sebuah hotel yang terletak di Pulau Pinang. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Qadri nyatakan di dalam kiriman yang kisah ini berlaku betul-betul selepas habisnya PKP tau. Bermulanya orang bekerja, masuk ke pejabat semula, macam tu. Dan dia pula bekerja sebagai seorang senior technician di sebuah kilang pembuatan. Nama syarikat dia tak nyatakan, cuma dia tulis dalam kiriman dia senior technician dekat kilang, macam tu. Dan kisah ini berlaku yang mana selepas saja dia masuk kerja, dalam lebih kurang 2 bulan macam tu, syarikat dia telah pun menghantar dia untuk pergi ke salah satu kursus ataupun seminar di Pulau Pinang, dekat hotel ni lah. Dan semua cawangan-cawangan yang ada, maknanya tempat dia bekerja ni dia ada banyak cawangan. Salah satunya ada dekat Kedah, ada dekat Terengganu, dekat Pahang, dekat Johor, dekat Melaka. Ada 5. Dan kemudian semua akan berkumpul dekat sana. Akan ada mesyuarat, akan ada seminar, aktiviti-aktiviti yang lain lah. Jadi apabila dia sampai saja ke sana, dia kata hotel memang bersih lah, tip-top lah semua kan. Cuma bilik kita tahulah memang bilik tu dah lama, tak ada orang tinggal kan. Jadi waktu mula-mula dia sampai, dia check in je bilik dia tak ada apa-apa orang kata program lah pada waktu tu. Jadi bila dia sampai, dia hanya berehat dekat dalam bilik je. Waktu dia nak masuk saja, dia dah menjadi kebiasaan tau. Kalau dia pergi mana-mana hotel sekalipun, saya rasa kita pun buat benda yang sama. Kita akan masuk dan kemudian kita akan bagi salam. Betul tak? Waktu dia masuk je dalam bilik, dia buka je pintu dan kemudian bagi salam. Assalamualaikum. Dan dia terasa, dia tak dengar, tapi dia seperti merasakan ada sesuatu di dalam bilik ni menyahut dia punya salam tu. Dia rasa lah tapi dia tak dengar. So mungkin dia rasa itu adalah salah satu perasaan. Itu mungkin perasaan dia. Dia belum kena ganggu lagi. Dan kemudian dia pun berehat dan kemudian dia tidur. Dia tidur, belah malamnya diorang pun pergilah makan kan. Makan dekat dia punya, memang ada tempat makan lah disediakan. Lepas makan dan kemudian ada briefing sikit yang mana besok ada seminar dekat bilik ni sekian. Okey. Dia pun naik semula ke bilik dia. Yang mana bilik dia pada waktu tu dia hanya tidur seorang saja. Okey, dia tidur seorang je. Jadi dia pun naiklah ke bilik semula, sambunglah baring. Tapi sebabkan siang tadi dia dah tidur, jadi dia kata malam tu agak susah sikit lah dia nak tidur kan. Jadi dia pun ambil telefon, call lah isteri dia. Call isteri dia, gayut lebih-lebih kurang. Sampailah dia merasa yang mata dia ni mengantuk. Barulah dia tutup semua lampu kecuali lampu bilik air saja. Yang mana bilik air dia ni lampu tu memang tak keluar lah, cuma pintu ni dia tak rapatkan. Jadi bilik ni taklah terlalu gelap. Dia pun baring dan kemudian tidur. Dan dia tersedar daripada tidur dia disebabkan dia terdengar ada suara tapak kaki seolah-olah mundar-mandir di dalam bilik tidur dia ni. Bilik hotel dia ni. Menyebabkan dia terbangun dan kemudian dia macam tenung macam tu kan. Bunyi apa tu? Dan dia nampak ada satu susuk tubuh yang mundar-mandir, seolah-olah macam mengambil barang, pergi ke satu sudut dan kemudian pergi ke satu sudut lagi. Dan susuk tubuh ini menyerupai isteri dia. Menyerupai isteri dia. Dan pada mulanya sebabkan dia pun tengah mamai-mamai kan, dia rasa macam dia macam tengah bercuti dengan isteri dia. Jadi dia just tak indah lah benda tu kan. Dia pun baring, pejam mata balik. Pejam mata dan kemudian dia baru dia teringat. Aku ni berkursus, bukan pergi bercuti. Macam mana isteri aku boleh ada
dekat sini kan, sedangkan isteri dia tak ikut. Dia pun mula toleh dan kemudian nampak susuk tubuh tu menghala ke arah pintu keluar. Bingkas dia bangun keluar daripada selimut, pandang ke arah pintu, dan pintu pada waktu tu memang tertutup lah. Dia pun pergi ke arah pintu bilik air. Waktu dia nak buka pintu bilik air, dia rasa takut. Dia rasa macam dalam bilik air ni ada orang lah, menyebabkan dia tendang je pintu bilik air tu menggunakan kaki dia. Dan kemudian bila pintu bilik air terbuka, dia tengok dalam bilik air memang tak ada orang lah, kosong. Kosong. So dia kata, ish, apa dia ni kan, dia kata. Siang tadi masuk-masuk dia dah rasa macam tu kan, macam ada orang jawab salam dia. Ini malam ni pula dia nampak macam kelibat isteri dia pula dalam bilik tu. Sudah, dia kata. Tak apa. Dia masuk dalam bilik air, ambil wuduk dan kemudian sambung tidur. Habis orang kata gangguan pada malam yang pertama. Keesokan paginya, dia pun bangun dan kemudian pergilah seminar kan, kelas dan sebagainya, sampailah dia habis. Habis semua aktiviti tu lebih kurang pukul 4:30 petang macam tu. Dia pun masuk ke dalam bilik hanya menunggu untuk waktu makan lah, untuk waktu makan petang kan. Okey, bila waktu petang dalam pukul 5 lebih macam tu, dia dah janji dengan kawan-kawan dia yang lain. Turunlah dia pergi makan, lepas tu naik balik, berehat dekat bilik, sampailah malam balik semula. Malam balik semula. Waktu malam, tengah dia makan malam bersama dengan rakan-rakan yang lain, dia bertanya dengan kawan-kawan yang lain, bilik korang okey? Bilik korang okey je tu kan? Ada apa-apa yang kurang? Entah, aku rasa okey je. Aku tidur nyenyak je malam semalam. Dia, ada yang kena ganggu? Dia cakap macam tu. Dia tanya kawan-kawan dia kan. Jadi kawan-kawan yang lain pun cakap, tak adalah, kenapa kau kena ganggu ke? Tak adalah, aku tanya je sebab hotel kan dah lama tutup kan. Jadi tu aku tanya tu. Kau pun suka kan cerita-cerita hantu ni? Dia cakap macam tu. So si Kodri ni cakaplah dengan kawan dia, tak adalah, aku just tanya je. Jadi apabila selesai je makan malam bersama dengan rakan-rakan yang lain ni, dia pun teruslah bangun dan kemudian menujulah ke arah bilik dia semula kan. Masuk saja ke dalam lift mula naik. Dan kemudian dalam lift ni dia terfikir, malam ni aku kena apa pula ni? Dia dah mula takut sebab malam yang pertama dia dah kena ganggu. Jadi dia kata malam kedua ni adakah kena ganggu juga? Tak apalah, tidur je lah dia kata kan. Nak tukar bilik pun macam dah malam yang kedua dah pun kan. Okey lah, last ni malam last, lepas tu dah balik ke rumah balik. Okey, dia pun berjalan menuju ke arah bilik dia. Kawan-kawan dia yang lain masuklah ke bilik masing-masing. Dan kemudian dia sampai saja depan pintu, dia tak masuk dulu. Sebab hati dia tak sedap. Dia tak tahu kenapa. Dia berdiri depan pintu. Sampailah dia ditegur ataupun disapa oleh salah seorang, orang kata macam guest jugalah dekat hotel tu. Disebabkan mungkin dia berdiri je kan. Orang tu bertanya dia, Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Okey ke? Kenapa tak masuk? Tak ada kunci? Ada. Tak adalah. Dah just berdiri je. Betul? Okey Okey. Guest ni pun jalan je. Tinggalkanlah dia. Just mungkin tegur lah kan. Orang ni okey ke tak okey macam tu. Dia pun touch dekat dia. Dia masuk je dalam bilik hotel. Waktu ni dia masuk, dia terus berdiri dekat depan pintu. Sebab apa? Dia nampak betul-betul dekat katil dia ni seperti ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang duduk dekat katil dia. Dan kemudian bilik dia gelap waktu tu kan. Hanya ada lampu ataupun cahaya daripada luar ni, koridor luar ni je. Dia nampak je, dia kata, sudah, dia kata kan dalam hatilah, betul ke apa yang aku nampak ni? Dia cuba tenung, dia kata, betul lah benda ni. Okey, dia tutup pintu balik. Dia ketuk pintu bilik kawan dia. Dan kemudian dia cerita kat kawan dia apa yang dia nampak. Menyebabkan kawan dia kata, betul ke? Kau yakin ke? Ya, aku memang nampak. Kawan dia pun temanlah dia pergi ke bilik dia. Buka je pintu. Tapi dalam bilik memang tak ada apa-apa waktu tu. Puas kawan dia pusing cek dekat bilik air kan. Dan kemudian bilik hotel tu taklah besar mana. Dia pusing-pusing, dia tengok. Tak ada pun Ri. Kau salah nampak tak? Betul, aku semalam pun aku dah kena ganggu je macam tu. Kau kena ganggu semalam? Aku kena ganggu semalam. Kau tak cakap pun tadi dekat tempat makan tadi? Aku malas lah nak cerita sebab korang semua tak kena kan. Aku just diam je lah. Habis malam ni kau boleh tidur tak seorang?
Boleh, boleh. Boleh kalau tak aku pun tidur seorang ke. Boleh je kalau kau nak tidur bilik aku. Tak apa, tak apa. Sorry susahkan kau. Okey. Kawan dia pun keluar balik, masuk dalam bilik dia. Dia pun masuk dalam bilik, dia terus solat Isyak dan kemudian duduk dekat atas katil. Duduk atas katil, dia duduk terfikir. Kenapa aku nampak benda ni ya? Semalam aku nampak isteri aku. Hari ni aku nampak ada orang duduk atas katil aku. Dia fikir macam tu. Tak apa. Sekali lagi dia tak indahkan, dia terus baring dan kemudian tidur dalam keadaan lampu terbuka. Lampu menyala lah. Jadi dia pun tidur. Tidur sampailah keesokan harinya. Dia sedar, dia kata memang lampu semua masih menyala dah. Tapi tak ada gangguan lah pada malam yang kedua waktu dia tidur ni. Tak ada. Cuma penampakan siapa yang duduk atas katil dia. Itu yang menjadi tanda tanya lah. Dia pun check in dan kemudian balik semula ke rumah. Alhamdulillah gangguan ini tidak ikut sampai ke rumah ke apa, tak ada. Tapi kedua-dua malam ini dia diganggu. Malam yang pertama dia diganggu ketika dia sedang tidur. Dan kemudian malam yang kedua ketika dia nak masuk ke dalam bilik hotel dia tu, dia ternampak tu. Dan itu boleh dikatakan dia tobat lah. Dia takkan pergi lagi ke hotel tu. Walaupun dia bercuti dengan isteri dia, dia takkan pergi ke hotel tu. Dia blacklist terus lah. Tapi pada saya, gangguan-gangguan di hotel selepas PKP memang banyak kita dengar. Betul tak? Sebab yelah PKP berapa tahun tutup. Jadi bilik-bilik yang besar ni ataupun bilik-bilik hotel ni, siapa mana ada orang yang duduk kan? Ada yang hotel yang dah bungkus pun ada. Yang masih boleh survive, okey lah. Tapi bilik tu pastinya lah adalah benda yang orang kata menghuni bilik tu. Dengan cara apa kita nak halau? Mungkin dengan doa selamat ke apa. Tapi ada ke pengurusan hotel yang buat? Ada kot tak, tapi tak semua. Jadi itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Qadri. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dialami oleh pengirim kita yang bernama Putra. Yang mana Putra ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram ketika dia tinggal di rumah abang dia yang terletak di Johor. Kisah dia berbunyi begini. Okey, pada mulanya dinyatakan di dalam kiriman ini, kisah ni berlaku ketika dia masih lagi bergelar seorang student lah di sebuah universiti yang terletak di Johor. Dan disebabkan abang dia tinggal di Johor, dia ni berasal daripada Bacok, Kelantan. Okey, dia daripada Kelantan lah. Jadi bila dia pergi ke Johor untuk cari rumah sewa apa semua, abang dia tak bagi sebab abang dia tinggal di area Parit Raja dekat Johor. Jadi abang dia kata dah halang-halang universiti kau tu pun tak jauh, kau naik motor je lah pergi, kau tinggal dengan aku. Dia cakap macam tu. So dia bersetujulah untuk tinggal dengan abang dia. Jimat duit sewa kan. Lepas tu jimat duit makan. Mungkin dia abang dia lah support dia waktu macam makan apa semua, abang dia yang support. Tapi dia ni ada satu orang kata macam memang sifat dia lah. Dia ni jenis pemalu. Abang dia ni dah pun berkahwin dan kemudian abang dia belum ada cahaya mata lagi. Menyebabkan hanya abang dia dengan isteri dia je berdua dekat rumah. Tahu, waktu abang dia keluar pergi bekerja, kebiasaannya kalau dia tak ada kelas, dia takkan berada di rumah abang dia. Dia tak nak, sebab isteri kepada abang dia ni suri rumah. Jadi dia tak nak duduk satu rumah dengan orang kata kakak ipar dia ni. Dia segan. Lagi satu dia ialah takutlah kalau apa-apa yang berlaku kan. Jadi dia akan keluar pergi lepak dengan kawan ke, lepak rumah kawan ke, macam tu. Lagi kalau malam, kalau abang dia buat overtime ke apa kan, dia akan keluar juga sampai abang dia dah balik, baru dia balik ke rumah. Maknanya dia akan pastikan dekat rumah tu abang dia ada, baru dia balik lah, ataupun baru dia duduk kat rumah tu. Pernahlah berlaku satu malam yang mana si Putra ni, dia ni pergi keluar dengan kawan-kawan dia. Keluar dengan kawan-kawan dia, pergi makan kan, melepak apa semua. Dan kemudian dia telefon abang dia. Bang, kau dah balik ke? Dah, ini aku balik awal lah. Petang tadi aku dah balik. Kau kat mana ni? Aku kat luar ni, jadi aku balik lah. Dia cakap macam tu. Balik, kau jangan lambat sangat. Bahaya kat luar tu. Dia cakap. Yelah. Okay. Dia pun start motor dia cakap dengan kawan-kawan dia.
Aku gerak dulu lah, aku balik dulu. Lagipun dah dekat pukul 10 lah ni. Awal lagi kawan-kawan dia cakap kan. Duduk lah dulu, relax dulu. Tak apa. Aku balik dulu. Okey, dia pun start motor terus menuju ke rumah abang dia. Sampai saja orang kata depan rumah abang dia ni, dia nampak kereta abang dia tak ada. Motor abang dia ada, kereta abang dia tak ada. So dia kata, mungkin kakak ipar aku dengan abang aku keluar kot. Tak apalah, dia ada kunci. Okey, dia pun buka pintu grill, masukkan motor dan kemudian buka pintu pagar rumah. Semua mangga tau. Dan kemudian dia masuk, dia kata di bahagian ruang tamu memang lampu terbuka, tapi dapur semua tutup lah. So dia beranggapan yang rumah ni tak ada orang lah waktu tu kan. Dia pun naiklah ke bahagian atas untuk pergi ke bahagian bilik dia. Waktu dia lalu dekat, orang kata laluan untuk pergi ke arah bilik dia ni, dia akan melalui dulu master bedroom ataupun bilik tidur abang dia lah. Waktu dia lalu, dia kata memang lampu dekat tengah ni terbuka. Jadi dekat dalam bilik tu dia boleh nampak lah kan kalau ada apa-apa. Waktu dia lalu, dia tengok, alamak, kakak ipar aku tengah tidur. Kakak ipar dia tengah tidur dekat atas katil. Belakang dia kata, alah, aku ingatkan dia dah keluar. Tak apalah, aku keluarlah, dia kata macam tu. Dia keluar balik lah, mungkin dia nak duduk dekat luar je. Dia pun turun daripada tangga, keluar balik dia pintu dia ni, dan kemudian waktu dia nak menuju ke arah pagar, kereta abang dia sampai. Pucat muka dia, sebab apa? Dia nampak kakak ipar dia berada di dalam kereta sebelah abang dia. Waktu ni dia macam tergagap-gagap tau. Kakak dekat dalam kereta? Dia kata macam tu. So abang dia ni pun kata, kau buka lah pagar cepat. Dia keluarkan kepala daripada, orang kata, tingkap kan. Buka pagar cepat, buka pagar. Okey. Dia pun buka pintu pagar, abang dia masuk. Dia perhati je kakak ipar dia. Kakak ipar dia tengok dia tau. Kenapa ni kan? Sampailah abang dia keluar. Lepas tu abang dia kata, kau dia dah kenapa? Asal muka kau pucat ni? Bang, abang memang keluar dengan akak tadi? Dia tu. Yelah, aku bawa akak kau nak beli barang sikit. Kenapa? Tadi saya nampak akak tidur dekat bilik abang. Dia kata macam tu. Kau ni biar betul. Kau salah nampak tak? Tak. Betul bang. Saya nampak bang. Saya nampak akak tengah tidur atas katil tadi. Sebab tu saya keluar balik. Saya nak duduk dekat luar tunggu abang balik. Tak sangka pula akak dalam kereta je tu. Isteri abang dia ni ataupun kakak ipar dia tak masuk rumah tau. Dia duduk di depan pintu. Lepas tu dia panggil suami dia. Bang. Cakap. Kenapa? Abang pergi tengok dulu kat bilik. Alah, masuk je tak ada apa. Si ni putera ni salah nampak kot. Tak bang. Abang pergi. Saya takut nak masuk. Ayolah, suami dia pun masuk. Suami dia cek lah satu bilik ke satu bilik. Memang tak ada orang lah. Mana rumah tu memang kosong waktu tu. Si putera ni waktu abang dia masuk dalam rumah, dia duduk terfikir, ke aku ternampak bantal peluk ke? Tapi ada rambut. Dia nampak memang kepala orang tengah baring dan kemudian ada selimut. Sampai parat, orang kata badan lah. Jadi nampak badan, kepala. Macam tu. Jadi takkan dia salah nampak kan? Jadi dia pun naik, pergi ke arah bilik dia. Waktu tu abang dia masih di bawah lagi lah dengan kakak ipar dia kan. Dia pun naik ke atas, dia lalu dia tengok atas katil waktu tu memang kemas lah. Bantal tersusun dengan bantal peluknya, kira tak ada orang lah baring kat atas tu. Cuma siapa yang dia nampak tu, confirm lah bukan orang lah kan. Gangguan lah, mungkin ada benda lah yang berada dalam rumah tu. Dia tak mengganggu sampai teruk-teruk, mungkin Alhamdulillah lah kan. Tapi si putera ni kata sampai sekarang lah dia masih teringat, walaupun sekarang dia dah pun bekerja. Tapi dia kata pengalaman ini sangat menyeramkan bagi dia. Seolah-olah macam nampak klon pula kan. Tadi kakak ipar aku tidur, tiba-tiba rupanya kakak ipar aku keluar macam tu, tak ada kat rumah. Jadi siapa yang aku nampak? Dia kata macam tu lah. Jadi itulah pengalaman seram ringkas, penampakan jugalah kan, yang dikirimkan oleh pengirim kita ni, iaitu Putra. Kisah seram kita yang keempat ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Raihan. Tapi Raihan ni bukan lelaki.
dia perempuan. Kira kita gelar dia sebagai Kak Raihan lah. Okay. Pada mula saya baca nama dia, saya ingat dia lelaki. Rupanya bila baca kisah dia, akak, dia bahasakan dia akak, perempuan rupanya. Dan Kak Raihan ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia berada di rumah bersama dengan anak-anaknya. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Kak Raihan kata pada waktu itu dia ni berada di rumah 4 orang bersama dengan 3 orang lagi anak dia. Suami dia tak ada pada waktu tu, pergi outstation bekerja luar lah. Dan dia ni tinggal di area Segamat. Dan apabila suami dia tak ada, waktu suami dia kerja luar ke apa, dia rasa macam bebas sikit lah waktu malam kan. Sebab bila anak-anak dia dah tidur semua, dia nak makan ke, dia nak tengok movie puas-puas, tengok Netflix ke, dia rasa macam tak ada apa yang mengganggu lah. Sebab kalau ada suami, nak kena layan suami pula kan. Korang faham-faham sendiri je lah ya. Jadi pada malam tu, dikatakan dia tidurkan anak dia lebih kurang pukul 9.30 malam macam tu. Tidurkan anak dia semua, dan yang tak tidur hanya anak dia yang sulung saja, yang berusia 8 tahun. Waktu tu anak dia main dekat bawah lah dengan dia. Dia duduk sambil tu dia tengah layan movie dekat TV, cerita kartun. Anak dia yang nak tengok. Anak dia tengok sampailah lebih kurang pukul 10.30 macam tu. Anak dia dah mula mengantuk. Kemudian anak dia naik ke atas, salam dia, terus tidur. Si Kak Raihan ni dia kata dia tak boleh nak tidur. Dia tak boleh nak tidur. Jadi dia kata, "Ish, layan cerita hantu pun best juga ni." Dia fikir macam tu lah. Sebab Kak Raihan ni, dia tulis kat dalam kiriman, dia memang penggemar cerita-cerita horror ni lah. Termasuklah channel saya ni pun, dia kata dia memang tengok pun YouTube pun channel-channel seram. Tengok movie pun dia prefer memang cerita-cerita horror lah. Jadi malam tu dia pun buka Netflix apa semua, dan dia ternampak satu movie yang mana dikatakan pada waktu tu viral. Iaitu movie Sicin. Korang semua mesti tahu kan Sicin. Cerita hantu, kalau tak silap saya, Turki kan. Turki. Sicin berapa dia tak bagi tahulah. Cuma dia kata bila dia nampak je, oh ini cerita yang viral tu kan. Okay, dia pun buka, dia buat air, dan kemudian dia letak atas meja dia. Sambil tu dia layan sampai lebih kurang separuh cerita macam tu. Sampailah satu part yang mana ada bacaan-bacaan seperti macam mantra tau. Mantra. Bila dia dengar je bunyi-bunyi mantra ni, dia rasa macam takut. Dia timbul perasaan macam, seram ni cerita ni. Macam tu. Menyebabkan dia ambil remote, dia kecilkan suara macam tu. Kecilkan suara, dan kemudian dia sambung tengok. Dan lepas saja dia tengok scene tu, dia rasa macam macam gelisah. Apa yang tak kena ni? Kenapa aku rasa macam ni? Macam tu. Tak pernah aku rasa takut macam ni tengok cerita hantu. Dia fikir macam tu lah. Tapi dia berfikir yang positif juga, Kak Raihan ni cakap. Sebab dia kata waktu tu dia tengok seorang-seorang, suami tak ada. Biasanya kalau dia tengok pun suami dia dekat sebelah kan, main telefon ke apa ke. Ni suami dia tak ada. Mungkinlah dia, sebab tu lah dia takut kan. Tapi dia tak nak tutup cerita tu, dia nak sambung juga tengok. So dia pun tengok, dia pun ambil air, dia pun minum. Allah, dia kata pahit. Air kopi yang dia buat ni pahit. Menyebabkan dia kata dia bangun, dia bawa cawan dia ni. Pada waktu tu dekat ruang tamu, lampu dia menyala lah sambil dia tengok movie kan, yang hanya tertutup lampu dapur je lah, gelap. Dia bawa dia punya cawan pergi ke dapur, buka lampu dapur, ambil gula, campur kan, bancur, rasa-rasa ini baru ngam, dia kata macam tu. Dia pun keluar dan kemudian dia tutup lampu dapur. Gelap satu rumah. Yang terang hanya TV je waktu tu. Menyebabkan Kak Raihan ni kata, apa gelap semacam ni? Dia kata begitu kan. Dia pun duduk depan TV dan kemudian dia fikir, apa yang tak kena? Lampu depan ni kenapa padam? Lampu depan, lampu ruang tamu dia ni terpadam tau. Dia kata, kalau tak silap aku, masa aku masuk dapur tadi, lampu depan menyala. Ke aku memang terpadam kot. Dia fikir macam tu. Dia fikir positif lagi, sebab dia tak naklah fikir yang negatif. Nanti dia lagi bertambah takut kan. Dia pun kata tak apalah. Dia pun buka lampu dan kemudian sambung tengok. Waktu dia tengah tengok, selang beberapa waktu, dia terdengar pula seolah-olah macam bunyi peti ais dibuka. Fridge kan. Peti ais dibuka. Cukut, terbuka. Waktu ni dia kata dia pandang ke dapur. Bunyi peti ais ke kan? Dia pun tengok. Bila dia tengok, nampak lampu oren. Lampu oren tahu kan? Lampu dalam peti ais tu.
menerangi dapur. Waktu ni dia kata, siapa dekat dapur ni? Ya Allah, dia kata kan. Tapi dia tak boleh terus naik atas. Kalau tak, current tinggi, babe. Kan, kita kena tutup dulu peti ais tu. Dia pun berjalanlah pergi ke arah dapur. Tengok ke arah dapur memang gelap. Cuma peti ais tu memang terbuka luas lah. Terbuka luas. Dia pun berjalan pergi dekat dia punya peti ais. Tutup pintu peti ais. Dia pergi depan, dia tutup, orang kata, TV. Dia tak tutup lampu ruang tamu terus naik ke atas untuk tidur bersama dengan anak-anak dia. Waktu dia tengah naik ni, kan, dia naik tangga ni, dia terdengar seperti ada suara tapak kaki juga yang sedang naik tangga. Naik tangga. Macam contoh dia naik kan, dek 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 dek, kat belakang bunyi dung 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 macam tu. Menyebabkan si Kak Raihan ni dia toleh ke belakang. Dia tengok kat bawah memang tak ada apa-apa lah kan. Dekat bahagian tangga memang tak ada apa-apa. Dia pun lari. Waktu dia lari naik ke atas, kat belakang dia bunyi tung 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 tung, macam ada benda yang kejar dia. Astaghfirullahalazim. Dia meremang. Waktu baca tadi meremang. Cerita meremang ke? Okay. Jadi bila dia lari tu, dia rasa macam dia terdengar macam ada benda yang kejar dia kat belakang. Dia pun masuk dalam bilik, tutup pintu dan kemudian dia hanya seorang lah dalam bilik pada waktu tu. Sampaikan dia dah rasa tenang, okey, dia buka pintu, dia tengok ke bahagian tangga, tak ada apa-apa. Pergi ke bilik anak dia, dia kejut semua anak dia untuk tidur dengan dia dalam bilik dia. Dalam bilik utama lah. Dalam malam tu dia tidur dengan anak-anak dia. Begitu jugalah malam-malam yang seterusnya sampai suami dia balik. Itulah pengalaman seram daripada Kak Raihan ni. Dia tak adalah penampakan macam tiba-tiba ada bentuk susuk tubuh ke apa, memang tak ada. Tapi pada saya menyeramkan lah, betul tak? Siapa yang tutup lampu depan? Kalau betul lah, contohlah dia pun terlupa, lampu depan sebenarnya memang dah tertutup, tak apalah. Tapi peti ais tu siapa yang buka? Bunyi tapak kaki yang kejar dia tu. Apa penjelasan kan? Mungkin dicampur jugalah perasaan dia yang takut, jadi terbawa-bawa lah. Benda tu memang suka, betul tak? Kita dalam keadaan takut, lagilah dia macam usik sikit, kan, bagi kita lagi takut kan? Itulah pengalaman dia. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bukan berasal daripada negara kita lah, Malaysia. Dia berasal daripada negara jiran kita iaitu Indonesia. Dan nama pengirim kita ni ialah Tommy. Dan Tommy ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang pernah dia alami lah. Yang mana dia ni bekerja di salah sebuah hotel yang terkemuka di Bandung. Kisah dia berbunyi begini. Apa yang menarik tentang kisah ni, pada mulanya saya terima adalah tajuk dia. Tajuk dia tulis kat atas tu, Bilik Hotel Penjara Setan. Saya baca, apa dia ni kan. Dan kisah dia macam ni lah. Yang mana pada waktu tu, si Tommy ni, dia ni sebenarnya baru habis belajar lah. Universiti. Ini kalau kat sini universiti lah, kat sana saya tak pasti dia sebut apa kan. Lepas je dia sambung belajar, dia kata lebih kurang je macam dekat Malaysia juga kot, saya rasa. Fresh graduate ni memang susah sikit lah nak dapat kerja kan. Mungkin pengalaman kerja tak ada apa semua. Jadi dia kata sementara nak tunggu kerja yang betul-betul ni, apa yang ada depan mata sauk je lah kan. Yang mana pada waktu tu ada seorang rakan dia, ni rakan baik lah. Rakan baik dia tawarkan dekat dia, kau nak kerja? Nak lah kan. Kalau tak kerja mana nak dapat duit? Dia kata macam tu. Kalau kau nak kerja dekat hotel tempat aku kerja ni, nak perlukan orang. Sebagai apa? Dia kata. Alah, staff-staff dekat hotel jugalah, dia cakap macam tu. Boleh lah, berapa gaji yang ditawarkan? Dia pun tanya, nego dengan kawan dia apa semua. Boleh lah. Boleh. Kalau kau nak, aku bagi nama kau dekat dia punya superior lah kan.
Dan dia kata boleh ke? Boleh. Dia dengan orang atas dia tu baik. Dan orang atas dia sendiri yang bagi tahu kawan dia ni, carikanlah kawan-kawan mana yang nak kerja kan, boleh masuk. Oh okey, dia kata dia pun masuklah kerja. Masuk kerja dan kemudian dia menjalani 1 minggu yang mana training. Dia diajar macam mana cara nak bersihkan bilik, macam mana nak kemaskan itu, nak kemaskan ini, macam tu. Dia bekerja selama seminggu, sampailah waktu di tengah dalam seminggu ni, dia kata dia nak membersihkan satu bilik. Satu bilik di tingkat 3 tau. Nombor bilik apa semua dia tak nyatakan lah. Cuma dia kata waktu dia nak buka pintu bilik ni, kawan-kawan dia semua macam menjerit tau. Mi. Jangan buka. Kenapa kau nak buka pintu bilik tu? Kenapa? Tak boleh ke? Bilik ni tak payah kemas ke? Dia cakap macam tu. Alah, lupalah aku. Kau budak baru Dia kata. Kenapa? Bilik ni kau jangan usik. Dia kata. Kenapa? Bilik ni memang sentiasa tertutup. Pihak hotel memang takkan buka dan takkan bagi pada guest pun ataupun takkan bagi pada pelanggan pun. Lepas tu dia pun tanya kenapa, dia nak tahu lebih lanjut kan. Kawan dia yang bukan kawan lah, maknanya yang in charge daripada waktu tu cakap okey, kejap lagi sampai bawah aku cerita. Bila sampai dekat bawah, dia kata orang ni pun ceritalah yang mana dulu hotel ni sebenarnya banyak gangguan di bilik-bilik yang berada di hotel tu lah, menyebabkan dia orang panggil satu kiai kalau kat sini macam ustaz kot. Ustaz kan, tangkap semua jin-jin ni dan kemudian penjarakan dalam satu bilik. Dia kena korbankan satu bilik lah, jadi benda tu takkan mengganggu bilik-bilik yang lain. Baru dia tahu. So maknanya dia dah mula takut lah dengan bilik tu. Jangan kata dia, semua pekerja-pekerja kat hotel tu pun kalau terdengar bunyi ketukan daripada pintu bilik tu, buat tak layan je. Sebab benda tu memang ada kat dalam. Dia cakap macam tu. Pernahlah berlaku satu hari yang mana kisah gangguan ini berlaku pada pelanggan dia yang bukan orang Malaysia. Dia orang ni lah, maknanya Mak Saleh lah. Mana dia orang datang waktu tu, dia bertiga bersama dengan seorang anak perempuan yang berusia lebih kurang mungkin dalam lingkungan 20-an. Kira muda lah. Jadi waktu tu dia sedang berada di resepsionis tau. Resepsionis petang pada waktu tu. Dia sedang duduk, tiba-tiba ada sepasang suami isteri Mak Saleh ni tadi datang. Dan kemudian dia kata, tuan boleh tak tolong saya? Dia kata, tolong apa? Saya nak cari anak saya hilang. Waktu ni semua staff hotel terkejut lah. Hilang macam mana? Tak nampak ke dia keluar ke apa ke? Tak nampak. Dia hanya keluar untuk minta tuala. Hanya minta tuala. Tapi lepas tu dia tak balik-balik bilik balik sebenarnya. Okey. Tak apa. Macam ni. Nanti kejap lagi saya cek dekat CCTV. Dia cakap macam tu lah. Dia pun bagi tahu orang yang jaga bahagian CCTV ni. Cek dekat floor tempat orang tinggal kan. Orang ni memang tinggal dekat tingkat 3 lah. Yang mana tingkat 3 ni bilik-bilik dia besar. Dan harga pun agak mahal lah. Itu apa yang Tommy bagi tahu. Jadi bila dia cek kan, nampak anak orang ni keluar dan kemudian menuju ke arah, waktu tu ada housekeeping punya troli tu. Ada dekat, betul tu dekat hall tu. Dan kemudian housekeeping tu berada di salah satu bilik ya, yang tak jauh daripada bilik budak ni. Dan tiba-tiba budak ni masuk ke dalam bilik yang saya kata tadi tu, penjara tu kan, ataupun bilik yang ada benda tu. Ada makhluk halus ni. Semua pekerja hotel terkejut. Sebab apa? Pintu bilik tu sentiasa tertutup. Macam mana budak tu boleh masuk dalam bilik tu? Dia pun panggil lah dia punya manager apa semua turun. Pergi ke arah bilik tu, buka. Dan kemudian bila diorang buka kan, adalah bacaan doa yang diorang buat. Mak Saleh ni tengok je macam tenung ni. Apa benda ni kan. Dia macam tak faham je. Diorang buka je. Dan kemudian diorang nampak anak kepada Mak Saleh ni sedang duduk dalam keadaan bersila. Bersila. Dan kemudian kepala dia dah hayun macam tu. Rambut dia kusuk masayau. Dan diorang tahulah ini ditulis dalam kiriman kesurupan. Ataupun kalau kat sini kita gelar sebagai rasukan lah kan. Dan kemudian adalah dia buat macam orang kata halau lah benda tu kan. Bacaan-bacaan apa semua sampailah budak tu pulih. Dan kemudian bila ditanya balik kepada budak tu macam mana budak tu boleh masuk, sebenarnya budak ni keluar daripada bilik, dia nak pergi ke arah housekeeping lah, nak minta tuala kan, tuala ekstra. Waktu dia nak jalan, dia kata dia nampak troli dan kemudian pintu bilik tu tadi tu terbuka, pintu bilik yang ada makhluk halus ni. So dia beranggapan yang di dalam bilik itu ada housekeeping. That's why dia masuk dan kemudian dia katalah macam contoh, hello sir. Dia macam nak minta kan. Bila dia masuk, dia kata pintu bilik tu tertutup. Terus dia tak ingat apa-apa.
Terus dia tak ingat apa-apa. Dan mungkin start daripada tu dia dah kena rasuk lah. Dan kemudian dia kata alhamdulillah lah, Tommy ni kata alhamdulillah ada orang yang pandai baca-baca apa semua, dan kemudian budak tu pun pulih. Sampailah orang ni check out keluar. Dan dia kata dia sangat-sangat terkejut, dan kebiasaannya yang terkena rasukan-rasukan ni biasanya Muslim jugalah, orang yang beragama Islam lah. Mungkin rakyat Indonesia sendiri ataupun orang Malaysia ke Brunei ke Singapura macam tu je. Tapi dia kata ini salah satu pengalaman pertama dia. Sepanjang dia bekerja di situ, dia pun baru kan, sepanjang dia bekerja kat situ, terkena pada Mak Saleh tau, orang luar. Orang luar lah, daripada Asia kan. Tu yang menyebabkan dia rasa macam lagi takut lah. Dan sampai sekarang pun hotel tu masih lagi mengekalkan lah bilik tu. Yang mana bilik tu sekarang ni pun dia orang dah letak macam satu ensil tau. Dia orang dah siap mangga. Maknanya pintu bilik ni takkan terbuka lagi. Walaupun pintu bilik ni nak kena pakai kad baru boleh buka. Kalau setakat kita pusing-pusing macam tu, dia memang tak boleh buka, kena pakai kad juga kan. Tapi pintu tu boleh terbuka juga waktu tu. Macam mana boleh terbuka? Betul tak? Itulah pengalaman seram, misteri, ngeri pada saya. Ngeri jugalah. Sebab kita tahu dekat dalam bilik tu kan ada sesuatu, dan kita bekerja dekat situ. Terpaksa lah kan, buat tak tahu je lah. Itulah pengalaman seram Tommy. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram dan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Di akhir video saya ni, saya nak tanyalah kepada tuan-tuan semua. Ini di luar konteks seram lah sebenarnya. Anak saya bawah 2 tahun. Dia di bawah 2 tahun dan sekarang dia batuk kahak teruk. Saya cakap macam mana nak bagi ubat, tak boleh bagi ubat bawah 2 tahun kan. Jadi yang mana tuan-tuan yang mungkin tahulah macam mana nak pulihkan budak yang batuk kahak ni kan, yang bawah 2 tahun tak ada ubat ni, cuba tuan-tuan tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Koklah minum air apa, lemon ke, contoh-contoh lah kan. Kalau tuan-tuan tahu, bolehlah share dengan saya dekat ruangan komen dekat bawah. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.